Audio Jungle. Audio Jungle. Kalau kata kita minat benda tu dan kita tahu benda tu kita boleh buat, kita minat, kita boleh buat dan juga kita yakin dia boleh ubah kita punya masa depan, buat je. Even tu tak dapat support daripada orang keliling. Kau kena tengok orang yang dah berjaya tu, dia start sebenarnya dengan sekecil-kecilnya. Aku start dengan 200 kurta. Bagi anak korang makan air minuman berperisa buah-buahan. Best original masalah cili api jenis 9. Kami menjual dan membekal daging wagyu Jepun. Base masakan daripada Mia Food. Dino Chips, baik. Florentin, go! DJJ Food Industry mengeluarkan pas-pas makanan Kelantan. Nasi lemak ini berada di lokasi Tanjung Malim Perak. Produk ayam rebus iaitu Karashi Village. Rempah bersama sentiasa berada di rumah anda. Jangan lupa dapatkan popiah burger frozen. Sambal garing udang telah berada di seluruh Malaysia. Adalah usahawan. Usahawan ditandangkan sebagai seorang individu yang menumbuhkan dan menguruskan sesuatu perniagaan. Dia memperhatikan keuntungan dan untuk mengembangkan perniagaannya. Usahawan juga dicirikan sebagai seorang individu yang pandai mengambil peluang, berani mengambil risiko, kreatif dan inovatif serta bijak menguruskan sumber. Encik Farhan merupakan seorang usahawan yang mempunyai syarikat Shippy Fried and Frozen. Dia mempunyai ladang kambing. Dia menjual kambing hidup dan daging kambing secukup. Sebagai seorang usahawan, semestinya Encik Farhan akan menghadapi pelbagai isu semasa menguruskan perniagaannya. Antara isu yang dihadapi oleh Encik Farhan ialah isu dengan masalah tahap pembekal, isu dengan pemilihan stok, seterusnya dengan isu prosedur dan peraturan menternak haiwan di Malaysia dan akhir sekali cabaran pertama yang dihadapi oleh Encik Farhan adalah dari segi pihak pembekal, di mana Encik Farhan memperolehi produk daripada Myanmar dan juga Thailand. Hal ini menyebabkan harga produk menjadi mahal, terutamanya pada musim perayaan. Tambahan pula sekarang berlaku sekatan kemasukan produk ke Malaysia disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan PKP meningkatkan lagi harga produk yang dijual oleh Encik Farhan. Isu yang seterusnya yang dihadapi oleh Encik Farhan adalah dari segi pemilihan stok. Disebabkan Encik Farhan memperolehi produk daripada luar negara, sukar untuk beliau memilih produk yang baik. Encik Farhan juga menyiasati bahawa tidak mudah mempercayai pihak pembekal dan perlu memilih pembekal yang boleh dipercayai. Encik Farhan akan memastikan haiwan hidup yang dibeli sihat dan tidak mengalami sebarang penyakit. Isu yang ketiga yang dihadapi adalah dari segi prosedur dan peraturan dalam perniagaan haiwan ternakan, di mana perniagaan haiwan ternakan tidak sama seperti perniagaan lain, di mana memerlukan beberapa lesen kebenaran seperti lesen perniagaan, lesen bandaran, lesen haiwan ternakan, lesen peladanan dan beberapa perkara yang perlu diperolehi sebelum memulakan perniagaan haiwan ternakan. Isu yang seterusnya adalah pandemik COVID-19. Disebabkan oleh pandemik ini, perniagaan Encik Farhan mengalami kemerosotan kerana tidak dapat berniaga seperti biasa dan sukar untuk mendapat produk daripada luar negara. Hasil daripada temu bual Encik Farhan yang pertama adalah perancangan masa depan. Sebagai contohnya, Encik Farhan ingin membuka restoran atau resort. Bila orang datang dapat makan daging frozen dan daging frozennya boleh supply dalam negeri sahaja. Kedua, keunikan produk. Semua daging yang dijual adalah sama dan
import daripada Thailand, tapi yang membezakan adalah dia beragama Islam dan produk ataupun harga yang ditawarkan lebih murah dan berkualiti. Yang ketiga, latihan sebelum memulakan perniagaan. Cik Farhan belajar dengan kawan penternak yang mengambil masa 3 hingga 4 tahun, dan beliau juga mempelajari cara cucuk kambing dan mengenal pasti kambing. Yang keempat adalah Cik Farhan ada juga berkongsi mengenai tips sebagai student yang ingin atau yang minat di dalam perniagaan, niat dan mindset. Misalnya, selain belajar, niat bukan untuk belajar sahaja, tapi boleh memanfaatkan masa yang ada sekiranya tidak belajar dengan mencari duit. Melalui tubuh ramah yang dibuat pada 24 Oktober yang lalu, dapat kami beri refleksi apa yang kami perolehi tentang kerjaya yang disampaikan oleh Encik Farhan. Terdapat banyak input yang kami perolehi, terutamanya tentang ilmu dan pengetahuan tentang dunia usahawan ini. Kami dimaklumkan bahawa beliau berjinak dalam dunia usahawan sejak di bangku sekolah lagi kerana minat dan sering menolong ayahnya dalam menguruskan ternakan kambing. Oleh itu, beliau mula berjinak dengan membela kambing dan akhirnya beliau dapat menghasilkan beberapa produk dan bahan mentah yang berasaskan daging kambing dan juga daging lembu. Namun begitu, beliau bermula dengan membuat kambing perak dan beberapa lagi produk lain menggunakan modal beliau sendiri. Selain itu, beliau juga pernah mengambil upah sebagai penyembelih kambing untuk majlis kesyukuran, akikah dan majlis perkahwinan. Bukan itu sahaja, sepanjang kerjanya dalam bidang usahawan dalam ternakan kambing, beliau juga menghadapi pelbagai isu dan cabaran menyebabkan perniagaannya bermasalah sehingga mendatangkan kerugian. Sebaliknya, dengan masalah itu, beliau telah bangkit dari kejatuhan dan telah melebihkan usahanya tanpa adanya perasaan berputus asa. Dengan berkat usaha dan kesabarannya, perniagaan beliau telah dikenali bukan sahaja di dalam internet ataupun media sosial, malah seluruh negara sehingga merentasi lautan ASEAN, Vietnam dan Thailand. Walaupun beliau dikenali, beliau tidak mempunyai perasaan kedekat untuk berkongsi ilmu perniagaannya kepada masyarakat yang ingin mengetahui teknik dalam perniagaan. Tambahan pula, beliau juga mendorong orang ramai agar memperluaskan jenis perniagaan tersebut dan menyampung perniagaan sedemikian rupa kerana menternak kambing ini juga merupakan salah satu sunnah, serta perniagaan juga dikenali sebagai amalan sunnah. Ini boleh dijadikan bukti ketika zaman Rasulullah SAW, Nabi kita pernah berniaga sejak remaja lagi dengan menternak beberapa haiwan iaitu kambing, unta dan kuda. Bertitik tolak tentang isu yang dinyatakan di atas, setiap pekerjaan atau mana-mana kerjaya mempunyai isu dan cabarannya yang tersendiri. Hal ini kerana kita sebagai manusia biasa dalam kehidupan dan sentiasa ada sesuatu yang tidak kena. Tetapi ini bukan bererti pekerjaan akan memberi kepenatan pada individu. Sebaliknya, untuk mengajar kita apa itu erti kehidupan dan susah payah untuk mencari rezeki hasil titik peluh kita sendiri. Natijahnya, pekerjaan yang seronok terhadap seseorang ialah di mana individu merasakan kerjaya yang dimiliki memberi rasa kenikmatan dan boleh meneruskan sehingga beberapa tempoh masa yang lama dan jangka masa yang panjang. So, 3 tip untuk macam mana ingin menjadi entrepreneur yang berjaya. So, tip nombor 1 ialah jangan multitask. Sekarang ni is all about single tasking. Focus, focus and focus. So, you pilih satu business yang you memang confirm you nak buat dan you fokus saja untuk menjayakan business tu. Dan tip nombor 2 ialah time management. You kena disiplin. Pagi you kena tahu you buat apa, tengah hari you buat apa, petang you kena tahu you buat apa. So it's all about time management. Dan nombor 3 ialah, contoh ada orang nak you diversify your business, you cakap dengan dia, I'm sorry I tak buat ni, but you can always leverage dengan kawan-kawan you. You boleh share commission dengan orang tu.